Pada malam ini perbahasan kita berkaitan dengan kewajipan beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Beriman kepada para nabi, beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, ianya adalah di antara perkara yang wajib. Wajib ke atas setiap orang muslim beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal. Sama-sama kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita niat yang ikhlas dalam kita menghadiri kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan keberkatan niat yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya serta inayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini, meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, wajibkan ke atas kita untuk melaksanakannya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seseorang hamba daripada kita ini tidak akan mampu melakukan apa jua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia merupakan sekecil-kecil perkara, melainkan dengan taufik dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat ini. Muslimin muslimat dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini perbahasan kita berkaitan dengan kewajipan beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Beriman kepada para nabi, beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, ianya adalah di antara perkara yang wajib. Wajib ke atas setiap orang muslim beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, beriman bahawasanya daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah merupakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia ini untuk menyampaikan kepada mereka risalah tauhid, mengajak manusia kepada agama mentauhidkan Allah, kemudian menyeru manusia untuk meninggalkan kekufuran berserta dengan kesyirikan. Jadi wajib beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Yang mana beriman kepada Nabi ini adalah merupakan di antara perkara yang asas di dalam agama, perkara yang asas di dalam tauhid dan juga di antara rukun-rukun iman. Di antara rukun-rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi, barang siapa yang tidak beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, maka dia ini bukan orang Islam.
Bukan orang Islam sekiranya dia kononnya hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, athi'u Allah war rasul, taatlah kalian, dengan makna berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling sama ada mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul kedua-dua sekaligus, ataupun hanya beriman kepada Allah sahaja tapi tidak beriman kepada Nabi, maka kedua-dua golongan ini Allah Subhanahu wa taala telah namakan dalam Quran, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meredai orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang telah disebutkan tadi jelas menerangkan kepada kita bahawasanya beriman kepada Allah mestilah disertai dengan keimanan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan dengan perkara ini maka seseorang itu menjadi seorang muslim. Seseorang itu menjadi seorang muslim. Disyaratkan untuk diterima keimanan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah keimanan ini disertakan dengan keimanan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan difahami daripada ayat ini bahawasanya sama ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul ataupun hanya beriman kepada salah satu daripada kedua-dua perkara ini, maka kesemua mereka ini digolongkan di dalam golongan-golongan yang kafir. Jadi difahami daripada ayat ini bahawasanya beriman kepada para nabi itu adalah merupakan perkara yang wajib. Wajib ke atas setiap orang muslim beriman seperti mana yang kita sebut tadi, bahawasanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia, menyampaikan kepada mereka risalah tauhid, mengajarkan kepada manusia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kemudian mengajarkan juga kepada manusia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang mencipta seluruh makhluk yang berada di dalam alam ini. Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk-makhluk yang berada di dalam alam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala telah wujud sejak azali lagi, iaitu bila kita kata Allah Subhanahu wa taala telah wujud sejak azali lagi, maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan al-qidam. Kalau kita mengaji sifat 20, ada al-qidam. Di antara sifat-sifat wajib bagi Allah adalah al-qidam, iaitu maknanya azali, iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah wujud sejak azali, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Adapun makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kesemuanya adalah bersifat dengan baharu. Ada permulaan bagi kewujudan makhluk-makhluk ini. Sebelum ini tak ada. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala cipta, barulah adanya makhluk-makhluk ni. Arash di antara makhluk Allah, bahkan makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala cipta adalah arash. Makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala cipta adalah arash.
Maka arash ini makhluk yang paling besar yang Allah cipta. Sebelum ni tak ada. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala cipta, barulah ada. Begitu juga dengan langit. Begitu juga dengan tempat. Begitu juga dengan masa. Begitu juga dengan semua makhluk yang berada di dalam alam ini. Sebelum Allah cipta, tidak wujudnya makhluk-makhluk ini. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala cipta, barulah ada makhluk-makhluk ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mencipta arash, mencipta tempat, mencipta arah yang 6, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, mencipta masa, mencipta masjid, mencipta semua makhluk yang berada dalam alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah wujud, tidak bertempat dan tidak diliputi dengan arah yang 6. Begitu jugalah setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta arash, mencipta langit, mencipta arah yang 6, mencipta semua makhluk, tetap wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat dan tidak berarah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak berlaku perubahan pada zatnya. Dan perubahan itu, kata ulama tauhid, at-taghayyuru min akbari alamatil hudus. Perubahan itu adalah dalil, tanda yang terbesar bahawasanya sesuatu itu adalah makhluk. Macam mana kita tahu matahari ini makhluk? Tak layak dijadikan sebagai Tuhan. Bukankah matahari terbit dan terbenam? Jadi terbit dan terbenam itu maknanya ada berlaku perubahan. Begitu jugalah makhluk-makhluk yang lain yang ada padanya perubahan. Jadi sesuatu yang ada padanya perubahan, itulah tanda bahawasanya dia adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama langsung dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka asas-asas tauhid seperti inilah para anbiya alaihimussalatu wassalam telah mengajarkan kepada umat-umat mereka. Zaman daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua mereka menyeru umat-umat mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kekufuran berserta dengan kesyirikan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka difahami daripada sini, apabila kita sebut, kita nyatakan bahawasanya semua nabi menyeru umat-umat mereka kepada mentauhidkan Allah, menyeru umat-umat mereka untuk meninggalkan kesyirikan, difahami daripada sini bahawasanya agama para anbiya alaihimussalatu wassalam adalah agama yang satu. Agama para anbiya alaihimussalatu wassalam adalah agama yang satu. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi SAW, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para anbiya itu diumpamakan seperti adik-beradik satu bapa lain-lain ibu. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan Nabi bila Nabi kata para anbiya ni, semua para nabi ini seperti adik-beradik satu bapa lain-lain ibu? Nabi jelaskan. Setelah itu Nabi kata, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ummahatuhum syatta. Kalimah ummahat, kalau kita belajar bahasa Arab, ummahat ni adalah jamak muannas salim. Maksudnya ibu-ibu. Tapi di dalam hadis ini, yang dimaksudkan dengan kalimah ummahat ini adalah asy-syara'i', iaitu syariat-syariat. Jadi ummahatuhum syatta, syariat-syariat mereka adalah berbeza-beza, yakni berbeza pada sebahagian perkara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhum wahid,
Dan agama mereka adalah agama yang satu. Syariat para anbiya alaihissalatu wassalam ni berbeza-beza, yakni berbeza pada sebahagian perkara. Kalau kita melihat kepada syariat Nabi Adam alaihissalam, pada zaman Nabi Adam, ketika itu boleh dilakukan perkahwinan di antara adik-beradik, kan? Maknanya suami isteri boleh jadi daripada kalangan adik-beradik. Tapi yang boleh yang suami kalau contohnya lahir daripada lahir sebelah pagi, mestilah berkahwin dengan yang sebelah petang. Begitulah, kan? Tapi nak cerita di sini masih lagi daripada mak ayah yang sama. Ini pada syariat Nabi Adam. Ini pada syariat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ni seorang nabi dan baginda juga seorang rasul. Seorang nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada ahli keluarga baginda. Dan ahli keluarga baginda Hawa dan juga anak-anaknya itu adalah merupakan umat bagi Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa taala wahyukan ke atasnya syariat seperti ini, dan mereka yang ada pada zaman Nabi Adam pada ketika itu beramal dengan syariat Nabi Adam alaihissalam. Itu zaman Nabi Adam. Itu syariat Nabi Adam. Adapun setelah itu, apabila diutuskan seorang nabi yang rasul, nabi rasul yang baru, maka syariat tentang keharusan untuk dilakukan perkahwinan di antara adik-beradik ini telah dimansuhkan. Telah diangkat daripada beramal dengannya, didatangkan syariat yang baru, tidak boleh lagi dilakukan perkahwinan di antara adik-beradik. Kemudian sebahagian syariat para anbiya alaihissalatu wassalam yang lain, yang sebelum Nabi kita, sebahagian syariat mereka, umat pada ketika itu tidak boleh melakukan solat melainkan pada sauma' dan juga biya'. Sauma' dan biya' ni apa dia? Sauma' dan biya' ni kalau zaman sekarang boleh kata kita panggil sebagai masjid lah. Masjid ataupun surau. Tempat yang telah dikhususkan untuk melakukan solat padanya. Zaman dulu dipanggil sauma' ataupun biya'. Jadi umat yang hidup pada zaman Nabi yang sebelum-sebelum ni, syariat pada ketika itu tidak boleh melakukan solat melainkan pada sauma' ataupun biya'. Kalau mereka melakukan solat selain daripada dua tempat ni, kalau contoh solat di atas jalan ke, solat di atas tanah ke, solat di tepi pantai ke, maka solat yang dilakukan itu tidak sah. Tidak sah. Adapun dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh dilakukan solat sama ada di masjid, di surau ataupun di luar masjid ataupun di luar surau. Waju'illat liyal ardu masjidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan bagi aku ini bumi sebagai masjid. Maksudnya apa? Maksudnya boleh nak solat di mana-mana sahaja di muka bumi ini, sama ada di dalam masjid ataupun di luar masjid, dalam surau ataupun di luar surau, asalkan tempat yang dilakukan solat ke atasnya itu adalah tempat yang suci daripada najis. Tempat yang suci daripada najis. Maka para anbiya alaihissalatu wassalam ini syariat mereka berbeza-beza, yakni berbeza-beza pada sebahagian perkara. Bukan pada semua perkara, bahkan pada sebahagian perkara. Sebab ada sebahagian perkara yang ianya telah disepakati oleh seluruh syariat para anbiya alaihissalatu wassalam ke atasnya. Contohnya tentang pengharaman zina, kan? Tentang pengharaman zina, zina ni haram. Okey, semua syariat Nabi menyatakan
bahawasanya zina ni adalah perkara yang haram. Tidak ada satu syariat Nabi pun yang menghalalkan zina. Tak ada. Jadi ada sebahagian perkara yang ianya telah disepakati ke atasnya seluruh syariat para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka Nabi SAW bersabda, ummahatuhum syatta, syariat para anbiya ini berbeza-beza, wa dinuhum wahid, adapun agama mereka adalah agama yang satu, iaitu agama yang menyeru umat, menyeru penganutnya untuk mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah. Tidak lain tidak bukan, ianya adalah agama Islam. Nabi Isa alaihissalam agamanya Islam. Nabi Musa alaihissalam agamanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya Islam. Begitu jugalah seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam, agama mereka adalah agama yang satu, agama Islam. Jadi tak boleh kita kata agama Nabi Isa ni Nasrani, wal'iyazubillah. Tak boleh kita kata Nabi Musa ni agamanya Yahudi, wal'iyazubillah. Tidak. Bahkan Yahudi itu dah terpesong daripada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nasrani terpesong daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi para anbiya alaihimussalatu wassalam, agama mereka adalah agama yang satu. Ini wajib kita beriman dengannya. Wajib kita beriman semua para anbiya ini agama mereka adalah agama yang satu, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, wajib kita beriman. Bila kita kata wajib beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, beriman kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam ini adalah syarat untuk diterima keimanan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perkara-perkara yang ia berkaitan dengan hak-hak para anbiya alaihimussalatu wassalam, yang mana kita sebagai orang Islam wajib kita beriman dengannya, wajib kita meyakininya. Apakah dia perkara-perkara tersebut? Wajib kita beriman bahawasanya para anbiya alaihimussalatu wassalam, bersifat dengan sifat-sifat yang layak bagi mereka. Apakah dia sifat-sifat yang layak bagi para anbiya alaihimussalatu wassalam? Di antara sifat-sifat yang layak bagi para anbiya alaihimussalatu wassalam adalah as-sidqu, yakni berkata benar. As-sidqu lawannya al-kazib. Al-kazib maksudnya apa? Melakukan pendustaan lah. Melakukan pendustaan ataupun penipuan. Wajib beriman bahawasanya semua Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada umat manusia ini, kesemua mereka benar di dalam apa yang mereka sampaikan. Mustahil untuk berlaku sebarang pendustaan dan penipuan daripada seorang Nabi. Tidak. Itu adalah perkara yang mustahil. Para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka ini benar di dalam kata-kata mereka. Tentang apa yang mereka sampaikan itu adalah perkara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membicarakan satu perkara berdasarkan hawa nafsu. Dan tidaklah apa yang dibicarakan itu, apa yang dikhabarkan itu, melainkan ianya adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu jugalah para anbiya yang lain, apabila mereka mengkhabarkan kepada kita
tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat, yang mana ianya adalah berdasarkan wahyu daripada Allah, maka sudah pasti jauhnya mereka ini, terlindungnya mereka ini daripada menyampaikan khabar tersebut berdasarkan dusta dan penipuan. Sudah pasti tidaklah mereka itu melakukan pendustaan ketika mana menyampaikan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Kerana benda-benda yang mereka khabarkan kepada kita, ianya adalah berdasarkan wahyu daripada Allah. Apa dia contoh benda-benda yang berkaitan dengan syariat? Contohnya tentang halal dan haram. Bila Nabi bagi tahu kepada kita benda ni halal, benda ni haram, benda ni wajib, benda ni sunat, benda ni baik, benda ni buruk. Kemudian Nabi khabarkan kepada kita tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Kemudian Nabi bagi tahu kepada kita apakah jalan, apakah cara untuk seseorang hamba itu selamat pada hari akhirat. Apakah dia jalan untuk seseorang itu selamat daripada dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi perkara-perkara seperti ini, kalaulah Nabi itu khabarkan kepada kita, yang mana benda-benda yang Nabi khabarkan benda-benda yang Nabi khabarkan ini berdasarkan wahyu daripada Allah, sudah pasti ia sangat jauh daripada sebarang pendustaan dan penipuan. Jadi kalau Nabi khabarkan kepada kita tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat, yang mana ia berdasarkan wahyu daripada Allah, maka kita sebagai umat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita membenarkannya. Begitu jugalah dengan umat-umat yang lain. Apabila nabi-nabi mereka mengkhabarkan kepada mereka tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat, wajib mereka itu beriman dengannya. Wajib mereka itu beriman dengannya. Maka muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, wajib kita meyakini bahawasanya para anbiya ini mereka bersifat dengan as-sidqu. Mustahil berlakunya sebarang pendustaan dan penipuan daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana sekiranya kalaulah harus untuk berlakunya penipuan daripada Nabi, kalaulah harus untuk Nabi itu menipu, boleh jadi akan datang seorang lelaki ataupun siapa-siapalah, boleh jadi akan datang sekelompok manusia lalu menyatakan bahawasanya boleh jadi benda-benda yang Nabi khabarkan kepada kita tentang apa yang akan berlaku, tentang hukum hakam, ia boleh jadi Nabi ada melakukan pendustaan dan penipuan. Jadi kalaulah macam tu, maka rosaklah agama. Kan? Rosaklah agama kalau ada sebahagian benda Nabi khabarkan kepada kita benda tu Nabi melakukan penipuan. Jadi disebabkan itu wajib kita beriman para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka ini tidak melakukan sebarang pendustaan dan penipuan. Kemudian di antara perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah bahawasanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka ini bersifat dengan al-amanah. Amanah lawannya khianah. Jadi semua Nabi bersifat dengan amanah. Amanah daripada sudut kata-kata mereka, perbuatan mereka, juga keadaan mereka. Senang cerita, mereka ni amanah daripada segala sudut. Tidak ada seorang Nabi pun yang melakukan khianah. Seorang Nabi apabila diminta daripada mereka untuk memberi nasihat, maka mereka akan memberi nasihat dengan penuh amanah. Tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan khianah ketika mana memberi nasihat kepada orang yang meminta daripada mereka nasihat. Seperti mana yang berlaku pada Nabi SAW
Satu ketika datang seorang perempuan. Lalu perempuan ni dia kata kat Nabi, ada dua orang lelaki lah kan, ada dua orang lelaki ni nak meminang dia. Seorang namanya Abu Jaham dan seorang lagi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dua orang lelaki ni datang untuk meminang perempuan ni. Maka perempuan ni datang berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengkhabarkan kepada Nabi tentang apa yang berlaku. Maknanya dia nak minta pendapat lah kan, nak minta pendapat daripada Nabi, sesuai ke mana satu di antara mereka ni yang sesuai, adakah mereka ni baik-baik orangnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Abul Jaham fala yad'u asahu an atiqih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Abu Jaham ini dia tidak meletakkan tongkat daripada bahu dia. Maksudnya apa? Apa maksud Nabi bila Nabi kata Abu Jaham ni, dia ni tidak meletakkan tongkat daripada bahu dia? Ini kalau kita belajar balaghah ni kita dipanggil sebagai kinayah. Kinayah menunjukkan bahawasanya Abu Jaham ni, dia ni kuat pukul orang, suka pukul orang. Jadi diberikan kinayah, dia ni tidak pernah meletakkan tongkat daripada bahu dia. Maknanya tongkat itu sentiasa ada dekat bahu dia. Maknanya dia ni kuat pukul orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan ni, dia ni miskin, tak ada harta. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inkahi Usamah bin Zaid. Maka kamu ni bernikahlah dengan Usamah bin Zaid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda ditanya kepada baginda oleh perempuan ini, ditanya tentang pendapat, apa pendapat Nabi tentang dua orang lelaki ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada simpan-simpan, tidak ada. Bahkan Nabi bagi tahu dengan jujur, siapa lelaki ni, siapakah si fulan, adakah dia ni orang yang bagus untuk kamu ataupun tidak. Ini adalah menunjukkan apa? Ini adalah menunjukkan bahawa Nabi ni amanah. Ketika mana memberi nasihat, Nabi akan memberi, ketika mana diminta untuk memberi nasihat, Nabi akan memberi nasihat dengan penuh amanah, tidak melakukan khianah. Bukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian golongan manusia. Sebahagian golongan manusia, contohlah kan, adalah seorang haji ni, seorang haji ni nak kahwinkan anak perempuan, nak kahwinkan anak perempuan dia. Nak kahwinkan anak perempuan dia dengan si fulan ni. Jadi kita ni kenal si fulan ni. Si fulan ni orangnya tak semayang kan, datang masjid pun tidak, selalu berfoya-foya kan. Benda-benda wajib, benda-benda fardu memang habis, hancur. Kita kenal dia ni. Lalu haji ni datang kepada kita, tanya dekat kita pendapat. Apa pendapat kamu kalau saya kahwinkan anak saya dengan dia? Kemudian kita ni apa kita kata? Kita disebabkan kita ni nak menjaga kepentingan duniawi, kebetulan si fulan ni banyak bagi kita duit, banyak belanja kita, banyak belanja kita pergi ke sana ke sini, benda-benda duniawi lah kan. Disebabkan kepentingan duniawi, kita kata apa? Kita kata si fulan ni bagus, Masya Allah, bagus, kahwinkanlah anak haji dengan dia. Ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil sebagai khianah. Ini bukan amanah, ini adalah khianah. Dan perkara ini tidak berlaku pun daripada salah seorang Nabi daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para anbiya ini mereka amanah. Amanah daripada sudut kata-kata mereka, perbuatan mereka, keadaan mereka. Amanah daripada sudut keadaan, bukan seperti mana yang dibuat sebagian orang. Sebagian orang contoh menzahirkan diri dia, Masya Allah, konon-kononnya dia ni adalah orang yang alim, orang yang orang yang tawaduk, orang yang melazimi zuhud.
tunjuk dekat manusia pakai baju koyak-koyak kan, seolah-olah dia ni adalah orang yang zuhud, orang yang ahlul ibadah. Pada hakikatnya di belakang manusia tidaklah seperti itu. Dia melakukan seperti itu kenapa? Supaya manusia ni tertipu dengan keadaan dia. Lalu tujuan dia apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk sampai kepada harta manusia dengan cara yang batil. Dia zahirkan seperti itu supaya manusia nampak, Masya Allah, dia ni ahlul ibadah. Jomlah kita bagi sedekah kat dia. Kan? Kita bagi sedekah kat dia supaya makin berkat rezeki kita ni. Macam tu kan. Jadi dia melakukan seperti itu, tujuannya adalah itu. Untuk sampai kepada harta manusia dengan cara yang batil. Ini juga adalah dinamakan sebagai khianah. Perkara-perkara seperti ini mustahil berlaku pada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian di antara perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah bahawasanya para anbiya alaihimussalatu wassalam, kesemua mereka ini bersifat dengan at-tabligh, yakni menyampaikan. Semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada manusia ini, kesemua mereka diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Tak kiralah sama ada nabi itu hanyalah nabi sahaja ataupun dia nabi dalam masa yang sama dia rasul. Sama ada dia nabi sahaja ataupun dia nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas dia untuk menyampaikan dakwah. Bilangan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan ada berapa orang? Ada 124,000 orang nabi. Dan daripada 124,000 orang nabi tersebut ada 313 orang rasul. Maknanya ada 313 orang rasul dan nabi, kan? Dia nabi dalam masa yang sama dia rasul. Kemudian selebihnya yang daripada 124,000 orang tersebut, dia adalah nabi sahaja, dia bukan rasul. Sama ada nabi, rasul ataupun nabi sahaja, kesemuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin." Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para anbiya ini, nabi-nabi ini, mubashshirin wa munzirin, sebagai memberi berita gembira. Kepada siapa memberi berita gembira? Kepada golongan-golongan yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi mereka ini ganjaran yang besar, syurga pada hari akhirat nanti. Wa munzirin, dan juga memberi peringatan. Memberi peringatan kepada siapa? Kepada golongan-golongan yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yang melakukan maksiat, yang melakukan benda-benda dosa lah. Dan juga memberi peringatan kepada golongan-golongan manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka difahami daripada hadis tadi, difahami daripada ayat Quran ini, semua nabi yang Allah utuskan, mereka ini diutuskan sebagai memberi berita gembira dan juga memberi peringatan. Yang mana memberi peringatan ini bukankah termasuk di dalam dakwah? Termasuk dalam dakwah ke tak termasuk dalam dakwah? Termasuk dalam dakwah lah. Kalau contoh kita nampak orang tak solat, kan? Orang tak solat, kita kata, kamu ni kenapa tak solat? Tahu tak tak solat ni hukum dia dosa besar. Kalau kamu meninggalkan solat ni, tahu tak azab neraka, azab yang pedih dalam api neraka yang Allah Subhanahu taala sediakan. Ini dakwah ke tak dakwah? Dakwah lah, kan? Dakwah, memberi peringatan. Memberi peringatan itu termasuk di dalam dakwah. Kan? Jadi difahami daripada ayat ini bahawasanya para anbiya alaihimussalatu wassalam, kesemua mereka ini diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Cumanya apa beza di antara nabi yang rasul dan nabi yang bukan rasul? Nabi yang rasul, Allah Subhanahu wa taala utuskan dia, utuskan dia
kemudian diwahyukan ke atas dia syariat yang baru, diperintahkan ke atas dia untuk beramal dengan syariat tersebut dan menyampaikan syariat itu kepada manusia yang lain. Itu Nabi yang Rasul. Adapun Nabi yang bukan Rasul, tidak diwahyukan ke atas dia syariat yang baru. Akan tetapi yang diwahyukan ke atas dia adalah dia kena mengikut, kena beramal dengan syariat Nabi yang Rasul sebelum dia. Dan diperintahkan juga untuk menyampaikan syariat itu kepada manusia yang lain. Jadi beza di antara Nabi yang Rasul dan Nabi yang bukan Rasul, bezanya adalah Nabi yang Rasul ada syariat yang baru. Nabi yang bukan Rasul tak ada syariat yang baru. Tapi sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia yang lain. Ini telah disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Usuluddin. Boleh rujuklah kitab Usuluddin ni, karangan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dan beliau telah menyebut tentang masalah ni. Begitu juga Al-Qunawi dalam kitabnya Syarah Al-Qala'id. Begitu juga Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Disebutkan tentang masalah ni. Disebutkan apakah beza di antara Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul ni kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia yang lain. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, wajib juga kita beriman bahawasanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka ini bersifat dengan al-fatanah. Al-fatanah ni maknanya bijaksana. Bijaksana. Semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada manusia ini, kesemua mereka diutuskan dalam keadaan mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Mustahil bagi para anbiya ini mereka bersifat dengan lawan bagi bijaksana. Mustahil. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utuskan dalam keadaan mereka ni mempunyai akal yang lembab, yang susah nak faham orang cakap, yang mempunyai akal fikiran yang lemah, dan segala perkara yang sewaktu dengannya, kan, yang berkaitan dengan akal fikiran yang lemah, itu adalah mustahil bagi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala ni hakim, mengutuskan nabi kepada manusia, menyeru manusia menyampaikan kepada manusia tentang dakwah, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan nabi ni dalam keadaan mempunyai kebijaksanaan yang tinggi, supaya manusia ni tertarik dengan dakwah yang dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi wajib kita beriman bahawasanya para anbiya ini, mereka ini mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Dengan kebijaksanaan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para anbiya, mereka mampu untuk mematahkan hujah golongan-golongan yang ingin menentang mereka. Seperti mana yang berlaku kisah perdebatan di antara Nabi Ibrahim AS dengan Raja Namrud. Kisah ini warid dalam Quran. Warid dalam Quran tentang kisah perdebatan di antara Nabi Ibrahim dan juga Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Idz qala Ibrahim rabbiyallazi yuhyi wa yumiit." Kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan aku Allah menghidupkan, yang Tuhan akulah Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud ni dia tak nak kalah. Namrud ni dia mendakwa, dia ni raja yang zalim, kafir, kemudian mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Dia kata apa? Qala anna uhyi wa umit. Dia kata aku pun menghidupkan dan mematikan. Kononnya bila Nabi Ibrahim kata dekat Namrud, Tuhan aku Allah menghidupkan dan mematikan, maka Tuhan akulah yang layak disembah. Lalu Namrud ni dia balaslah. Dia kata kalau Tuhan kau Allah itu menghidupkan dan mematikan, benda tu aku pun boleh. Aku pun menghidupkan dan mematikan, maka aku layak juga untuk dijadikan sebagai Tuhan. Lalu didatangkan kepada Namrud ni dua orang lelaki, seorang dia bunuh, seorang lagi dibiarkan hidup. Kononnya inilah bukti bahawasanya dia ini
mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kebijaksanaannya yang tinggi, Nabi Ibrahim ni nak balas hujah yang dimukakan oleh Namrud tidak memerlukan tempoh masa yang lama. Tak perlukan masa yang lama, sejam ke setengah jam ke, untuk berfikir apa dia hujah yang aku nak bagi untuk balas apa yang disebut oleh Namrud ni. Bila Namrud sebut saja seperti bila Namrud ni beri saja hujah yang telah disebutkan tadi, Nabi Ibrahim dia balas. Terus dia membalas hujah Namrud tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kata Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari daripada arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kamu wahai Namrud, sekiranya kamu mendakwa diri kamu sebagai Tuhan, cuba kamu datangkan matahari daripada arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam orang yang kafir ni, Namrud ni tak boleh nak balas lah. Tak mampu nak balas. Disebabkan kekuatan hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kekuatan hujah tersebut telah mematahkan hujah Namrud laknatullah ini. Dan begitulah seluruh para anbiya yang lain, kesemua mereka mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Muslimin muslimat dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara perkara yang wajib kita beriman dengannya, yang mana ini adalah di antara perkara yang terpenting, wajib kita beriman dan meyakini bahawasanya para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka ini terpelihara daripada kekufuran, terpelihara daripada melakukan dosa-dosa besar, dan terpelihara daripada melakukan dosa kecil yang menunjukkan kerendahan si pelakunya. Para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka ini terpelihara daripada kekufuran, sama ada sebelum dilantik menjadi nabi ataupun setelah dilantik menjadi nabi, sehinggalah setelah dilantik menjadi nabi, sehinggalah mereka wafat, mereka terpelihara daripada sebarang kekufuran. Mereka ini terpelihara daripada sebarang kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka daripada mereka ini melakukan sebarang kekufuran. Walaupun sebahagian mereka yang lahir daripada mak ayah yang tidak beriman kepada Allah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, mak ayahnya tidak beriman kepada Allah. Mak ayahnya menyembah berhala. Bahkan kerja mak ayah dia adalah apa? Membuat berhala. Membuat berhala itu adalah kerja mak ayah dia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir daripada mak ayah yang tidak beriman kepada Allah. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda ini Allah Subhanahu wa taala jaga mereka daripada sebarang kekufuran dan kesyirikan. Nabi Ibrahim sudah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala semenjak dia kecil lagi. Jadi bukanlah Nabi Ibrahim ni pada permulaannya konon-kononnya dia ni mencari Tuhan. Mula-mula dia ingat bulan itu Tuhan. Kemudian setelah itu dia ingat matahari itu Tuhan. Dan pada akhirnya barulah dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang layak disembah. Ini tidak benar. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda telah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak kecil lagi. Allah Subhanahu wa taala telah pelihara baginda, begitu juga para anbiya yang lain, daripada melakukan sebarang kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran tentang Nabi Ibrahim, wa laqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl. Kami telah mendatangkan bagi Nabi Ibrahim ini petunjuk sebelum baginda ini dilantik menjadi nabi. Maka difahami daripada ayat ini bahawasanya Nabi Ibrahim, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, mereka sudah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala, terpelihara daripada sebarang kekufuran dan kesyirikan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama yang besar, beliau menyatakan dalam kitabnya Asy-Syifa, kata Al-Qadhi Iyad,
innal ijma'a qa'imun ala anna al-anbiya'a yakununa ala tauhidi hatta fi tufulatihim. Sesungguhnya ijma' para ulama telah menunjukkan bahawasanya para anbiya ini mereka sudah pun berada di atas tauhid. Mereka sudah pun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang betul. Sudah pun mengenal Allah semenjak mereka kecil lagi. Jadi perkara ini adalah masalah yang telah disepakati oleh para ulama. Bukannya ada khilaf. Bukannya ada khilaf, ada ulama kata Nabi ni tak kenal Tuhan. Tidak. Bahkan semua para anbiya wajib kita beriman mereka ini terpelihara daripada sebarang kekufuran dan kesyirikan. Maka perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi ini adalah benda-benda yang wajib kita meyakininya, kita beriman dengannya dan kita sampaikan juga perkara-perkara ini kepada orang lain. Moga-moga ada manfaatnya, kita pun ada saham dalam menyampaikan kebaikan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna khairan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.